Okay, so kita tengok topik yang seterusnya berkenaan dengan eliminate negative food reaction. Elak daripada makan makanan yang boleh memberi reaksi negatif. So macam mana kita nak elak daripada makanan yang memberi reaksi negatif ni? Macam mana kita nak tahu makanan yang kita makan tu memberi reaksi negatif? So jika makanan yang kita makan menyebabkan reaksi seperti sakit kepala, sakit perut, kembung, gatal, tu mungkin disebabkan oleh reaksi kita punya sistem imun. Reaksi makanan boleh menyebabkan pelbagai simptom, kebanyakannya menyebabkan masalah alergik. Ia berlaku apabila makanan trigger IgE antibody response yang merangsang agresif dan respon segera sel imun. Allergic reaction yang boleh menyebabkan masalah. Simptom alergik seseorang tu boleh jadi teruk, kuat ataupun cepat, dan simptom sensitif makanan adalah mild dan boleh mengambil masa beberapa hari untuk muncul, menyebabkan ia sukar dikesan. Dia bergantung kepada jenis makanan tu dan setiap orang berbeza untuk dia punya allergic reaction. Ada orang cepat, ada orang lambat, ada orang berhari-hari baru dia rasa. Healing sensitivity sangat kritikal untuk kita berfungsi sepenuhnya kesihatan sistem imun untuk beberapa sebab. Kita kena heal, kita kena rawat sensitivity ni. Sebab kalau kita punya attack saja simptom tu, itu yang kita jadi chronic stress lah, chronic stress. Perkara penting, jika kita mempunyai sensitivity kepada satu jenis makanan, kita juga mungkin ada pelbagai lagi yang mungkin kita tak tahu. Mungkin disebabkan kurang simptom atau sebab simptom delay secara natural. Dan menjadi masalah kerana dengan banyak antigen makanan, setiap kali kita makan, kita akan trigger immune response dan menyebabkan keradangan kronik. Sebab tu kita, kalau boleh, kita tak nak simptom tu berpanjangan. Sebabnya dia menyebabkan dia jadi kronik lah. Bila kronik stres ni macam-macam boleh berlaku. Kedua, sensitif terhadap makanan meningkat apabila dinding usus disebut sebagai telap. Telap ataupun permeable. Telap ni bermaksud ia boleh ditembusi ataupun senang kata bahasa mudah usus bocor lah. Ataupun dia mudah dilukai atau dicederakan. Ia bermaksud junction antara sel pada dinding usus tak ketat seperti sepatutnya untuk memastikan benda asing yang bahaya tak dapat menembusi. Kalau kita stres, sama ada stres ni datang daripada tiga punca, sama ada fizikal, chemical ataupun emosi. Makanan, kalau kita makan yang kita tak ada kemampuan untuk kita hadam pun menyebabkan stres. Bila stres daripada makanan ni, apa yang berlaku? Dia menyebabkan usus kita mudah bocor lah. Bocor tu bukanlah bocor yang besar. Bocor tu bermaksud junction dekat kita punya dinding sel usus tu dia terbuka sikit. Bila terbuka, dia mudah untuk benda asing tu masuk lah ke dalam kita punya saluran darah. Ini menyebabkan sesetengah makanan yang tak dihadam dengan baik masuk melalui laluan tu yang dalam saluran darah. So imun sistem kita akan menyerang penceroboh yang menyebabkan reaksi keradangan, simptom sensitif kepada makanan lah. Itu yang menyebabkan berlaku pelbagai reaksi tu. Ini disebut sebagai histamine intolerance ni. Leaky gut juga menyebabkan kita terdedah kepada penceroboh yang masuk melalui dinding usus. Ia boleh datang daripada harmful microbes, chemical toxic yang boleh menyebabkan pelbagai penyakit serius. Leaky gut dan sensitif makanan juga terlibat dalam keadaan autoimun. Sebab tu kita kata janganlah duk makan 3 racun dalam MBB tu. Sebab kalau orang yang ada masalah leaky gut, dia mudah nak masuk macam benda-benda asing dia mudah masuk ke dalam saluran darah. Bila once dia masuk, itu yang menyebabkan pelbagai penyakit yang serius lah. Dinding usus yang tertutup rapat sangat-sangat penting untuk kesihatan sistem imun. That's why kita nak kurangkan stres, sama ada daripada 3 jenis stres tu lah. Sebab daripada kurang stres tu, kita kuatkan kita punya dinding usus tu. Bila dinding usus tu kuat, tak adalah bahan benda-benda asing boleh masuk tembus ke dalam kita punya sistem, kita punya tubuh badan, yang menyebabkan sistem imun kita terpaksa terpaksa bekerja lebih lah untuk fight benda-benda asing ni. Jadi bagaimana untuk kita halang daripada berlakunya sensitif makanan ni? Pertama, kita kena kenal pasti makanan yang kita tak boleh makan ataupun yang menyebabkan kita sensitif kepada makanan tersebut, dan elakkanlah dalam jangka waktu yang pendek untuk kita nak elak daripada simptom tu. And then yang kedua, kita perlu rawat usus. Yang ni ambil Alfai lah. Ambil Alfai ni kita boleh rawat usus kita kan. Okay, ambil Alfai, kita rawat usus kita. Yang ketiga, kita restore gut microbiota balance. Yang ni kita boleh ambil makrobal. Makrobal ni adalah sejenis probiotik. Yang tadi Alfai dia bersifat prebiotik. Prebiotik ni macam apa yang dia buat adalah dia seimbangkan balik bakteria usus kita yang dah terbalik tu. So bila dia seimbangkan bakteria usus tu sendiri bekerja untuk kuatkan dinding usus tu. Bila dinding usus kita dah kuat, kita restore balik kita punya gut microbiota ni, biarkan balik bakteria usus yang sepatutnya native dia dekat situ. Itu yang kita ambil probiotik ataupun kita boleh ambil makrobal ni untuk kita nak biarkan balik
So, and then yang keempat, kita perlu kenal pasti punca yang menyebabkan dinding usus kita menjadi lemah. Seperti stres lah, sama ada stres terlampau daripada, kat sini dia listkan alkohol, poor diet ni 3 lah, dia tepung, minyak sayur dan susu lah, susu pasteuride, ataupun exposure kepada magnetic field, defisit nutrisi ataupun lain-lain lah. Kalau kita dalam BB ni, kita kata 3 punca stres tu lah. So elakkan stres-stres ni lah. And then salah satu metod yang tepat untuk detect sensitivity makanan adalah dengan menggunakan kaedah Lipid Mediator Release Test, MRT. MRT ni mengukur perubahan dalam darah daripada immune mediator yang dilepaskan semasa reaksi imun berbanding mengukur memori immune system di mana gagal kerana ia boleh jadi terdapat jenis antibody dan immune respon yang berbeza yang mungkin terlibat, di mana kaedah dari makanan juga tak dapat identify. Ini cara terbaik kita menggunakan kaedah. Kat sini dia kata satu metod yang kita boleh tentu apa makanan yang menyebabkan kita sensitif. Contohnya kat sini dia kata kaedah Lipid Mediator Relief Test, MRT. So kalau siapa ada bajet lebih boleh pergi test kan. So dia tahulah apa makanan yang dia sensitif. So dia boleh elak, daripada situ dia boleh elak. Jika kita mengalami food reaction, penting untuk kita kerja bersama dengan trained practitioner untuk test dan heal kita punya gut. Ni apa yang kita buat lah. Dia penting sebab apa tahu? Sebab kalau kita nak heal kita punya gut ni, kita nak rawat kita punya usus, dia tak semudah kita ambil, contohnya kita ambil alfai, kita boleh sembuh usus kita. Tak, kalau kita buat perkara yang sama berulang-ulang kali, contohnya kita makan makanan yang kita tak boleh makan. Contohnya kita makan makanan yang kita tak boleh makan. Tak boleh makan ni bukan maksud tak boleh makan sampai bila-bila. Tak boleh makan untuk condition tu, untuk keadaan waktu tu. Sebabnya kita nak badan kita heal, badan kita nak usus kita pulih balik. Ada 3 punca lah, sebab tu kita duk pesan dekat orang untuk pemakanan ni rapat dengan dietec lah. Sebab kalau kita duk makan lagi makanan yang kita tak boleh nak makan, atau kita tak ada kebolehan untuk nak hadam makanan tersebut, dia sama juga, dia menyebabkan stres. Bila stres, sama juga penyembuhan tu dia tak berlaku. Dia tak berlaku sebab stres. Maksudnya kita nak elak daripada 3 stres tu. Bila elak daripada 3 stres dan kita bantu dengan Halfai ni, barulah penyembuhan tu berlaku. Kalau tak, tetaplah benda tu berlaku. Okey, itu saja. Rapat dengan dietec, consult balik dengan dietec. Sebabnya kita tak nak reaction tu terus berlaku disebabkan oleh kita makan makanan yang kita tak boleh nak hadam dengan elok lagi. Itu satu. And then yang tiga racun tu kita kena elak lah. Kalau kita makan, still juga badan kita, usus kita distress. Bila distress, macam mana kita nak expect kalau kita makan racun, macam mana kita nak expect badan kita nak heal, nak rawat? Tak mungkin lah, benda-benda tak mungkin berlaku. Sebabnya kita still buat benda yang sama, benda yang merosakkan badan kita. So badan kita daripada dia nak menyihatkan tubuh badan, dia terpaksa pula merawat benda yang sama berulang-ulang. That's why penyembuhan tu tak berlaku. Bila kita stop keradangan, kita stop apa yang menyebabkan kita sakit, barulah proses penyembuhan tu berlaku. Barulah badan kita mampu untuk merawat diri sendiri. Selagi kita buat untuk masukkan racun, kita buat kerosakan kepada tubuh badan kita, selagi itulah dia tak sempat merawat pun. Dia hanya kita menambah beban kepada tubuh badan kita. Okey, itu saja untuk topik hari ini, iaitu kita eliminate negative food reaction. Elakkan daripada simptom yang sama berulang-ulang kali, daripada kesilapan kita makan makanan yang kita tak mampu nak hadam dengan baik, ataupun kita ambil 3 racun dalam MBP tu. Okey,